Resource name. Resource name. Ya, resource name. Atau dah resource name. Ya, okey. Jadi Haji kliklah kat mana-mana ni, tapi subtask saja noh. Summary dengan project summary jangan lah. Yang ni siapa dia? Ni apa dia? Ada apa? Klik lah. Kata project manager dengan apa? Engineer. Project engineer. Okey. Tekan ramai lah. Udah ni 1,000 ramai. Tiga-tiga habis terus. Kan? Okey. Lepas tu mobilize. Mobilize. Okey. Siapa dia? Bobby apa-apa kan? Yang berkaitan kan? Ni cara-cara dia no. Cara-cara dia kita nak sediakan resource no. Boleh faham no Haji no? Kan? Tengok dekat ujung tu dia dah naik dah, nampak dah dekat apa ni, dekat taskbar kan dia naik. Boleh no? Nak kena isi sampai habis je. Apa? Nak kena isi sampai habis je. Tak apa, tak payah. Ini dah faham dah. No, isi dia dekat subtask saja no. Okey. Faham ni no? Mudah no? Okey. Dekat persen complete tu bagi kosong no. Persen complete. Kosong lah. Okey. Kosong enter. Okey, kosong semua kan. Actual cost pun kosong. Nampak kan? Kosong. No? Tapi percent weightage based on cost tu dia tak kosong lah. Sebab dia refer cost. Kata cost punya weightage. Dalam BKO yang kita masuk. Kan? Okey, dah ni. Okey, borderline tu selok main belah kiri. Lagi. Okey. Macam mana kita nak tentukan task name mana yang critical? Okey, pergi kat ribbon. Pergi dekat view. View. Bukan asal. Ni format. Gancat format. Gancat format. Tu tepi help. Help. Ribbon, help. Atas kali ribbon, gancat format. Okay, nampak tak critical bawah dia? Klik. Nampak tu? Dia faham? Tapi cerita dia panjang lah. Kalau saya cerita ni sila-sila kita buka puasa tahun ni. Panjang cerita dia Haji, panjang. Macam-macam. Kalau kita buat pada chart yang secara manual, yang merah-merah ni merupakan CPM punya line ke? Merah ni lah bermaksud total float 0 day. Total float 0 day. Itulah yang saya cerita tadi tu, yang network diagram yang zaman dulu guna tu. Zaman guna dulu dia buat kotak-kotak kan. Dia ada early start, early finish, late start, late finish. Lepas tu dia ada total float. Tu kaedah dia. Tapi dalam Microsoft Project ni dia dah evaluate sendiri dah. Cuba insert column. Ni kena banyak lebih ni. Yang saya tunjuk ni. Tak apalah, bulan puasa. Tak apa-apa, mudah-mudahan rezeki murah ke semua orang. Insert column. Insert kat mana? Mana-mana boleh. Hentam je lah tak mana pun. Insert column. Type situ total slack. Cari T. Tu. Nampak tak? Nampak tak tu? Kalau kosong D tu critical lah. Kalau bukan kosong tu bermaksud dia ada slack.
Cuba klik select apa tu? Tu atas tu, atas critical tu, critical task tu. Kat mana? Format chat. Ni dia tak nampak sikit dah. Nampak tu dia keluar garisan tu. Dekat taskbar tu dia keluar satu garis warna hitam. Dia nak tunjuk bahawa task tu ada select. Select ni kita boleh berpoya-poya. Kenapa bermakna ada 13 hari boleh berpoya-poya. Boleh lah pergi bawa klien, pergi makan angin ke, main golf ke kat Indon ke, karaoke kat China ke. Kalau zero days tu tak boleh main-main, kena buat segera. Kena buat cepat. No? Boleh faham no? Okay. Last reverse baseline. Okay, nak baseline lupa dah saya. Pergi kat project Ribbon project. Lepas tu set baseline. Tu. Set baseline. Lalu dah tadi tu. Set baseline. Okay. Set. Puasa ni mata tak nampak. Dia dah nampak ayam golek, ayam buyung kan. Ayam kola. Hari tak puasa, kalau hari tak puasa pukul 2 ni waktu kritikal. Lagi kan puasa. Oh ya. Okey, kita nak habis ni sebenarnya dah habis dah kelas ni, tapi tak apa, santai-santai kan. Nikah ni okey. Ini tekan okey ah. Tekan okey. Okey, lepas tu pergi dekat graphical part tu. Okey. Klik kanan. Pergi dekat ni. Show sorry. Bukan dia. Apa ni, pergi dekat ni sikit yang tu background putih tu. Tutup. Op. Klik kanan. Klik kanan. Show height bar style. Baseline. Okay. Baseline last save atas kali tu. Okay, klik. Nampak keluar dah tu. Macam ni lah cara nak buat EOT tau. Cara nak buat EOT. Katakanlah EOT tu bermula pada ID 5. ID 5 tu kita mohon buat EOT tau. Katakanlah pergi dekat ID 5 tu. ID 5 aja apa? Cuba tengok ID 5. ID 5 katakanlah ID 5 tu katakanlah kita mohon EOT dapat 1 bulan. Jadi kita tambah lah dekat duration dia tu 30 hari. Tambah. Jadi apa? Jadi 44 hari kan? Nak tambah berapa? 14 campur 30 apa? Enter. Nampak tak tu? Dia dah berenjak dah. Tarikh baru bila? Tarikh hijau jadi apa? Itu tarikh baru dah. Ni lah cara IoT. Kan? Lepas tu pula pergi dekat ID 6 tu, double klik. ID 6. Double klik dekat ID 6. Itu ID 7 tu. ID 6. Double klik. Okey, double klik. Itu pergi dekat notes.
Note atas kali tu. Type EOT 30 bulan. COVID punya hal. Ataupun politik politik main harga barang. EOT. Tulis. Aplikasi ni terus untuk IoT juga. Aplikasi kita boleh letakkan terus IoT juga. IoT. No, sebenarnya nak tulis apa ikut suka kan. IoT 30 days. IoT macam tu apa pun. Okey. Pergi dengar dekat ni. Dekat Tasmud tu, Tasmud. Tengok dekat indication. Bukan dekat Tasmud. Scroll left. Scroll left tak? Scroll left. Scroll ke kiri. Nampak tak tu? Dekat indication tu. Tu note tu. Klik tu note. Klik. Tu note dia. IoT. Okey, kalau nak bagi ada dekat taskbar tu, bagi klik dekat taskbar tu. Taskbar ID 6 tu taskbar. Bukan dekat tu merah tu, line merah tu. ID tu. Okey, klik kanan. Klik kanan. Klik kanan. Lepas tu format bar. Lepas tu pergi dekat bar text. Lepas tu left tu, pergi dekat left tu. Klik dah. Lepas tu type note. Cari note. Tu dah. Okey. Ada keluar tak? Settle. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat buka puasa. Cerita dia panjang, Haji. Banyak. Kalau cerita, saya rasa. Bayangkan saya start sentuh 2005. Masa tu saya diketawakan oleh rakan-rakan. Dan bawa-bawa, you pun susah-susah. Kita sudah bikin Excel. Guna Excel lah. Sekarang ni, tu dia. Saya cerita kat Haji bulan lepas, seorang konsultan QS Kelang Kabut lumayan tekan saya lah. Hang bayar 250, hang nak suruh aku buat macam projek 2 juta. Tapi tak apa, kita layan. Saya nak tengok behavior, saya nak buat kajian. Konsultan. Dulu konsultan ni, dia suka gelak. Siapa pula kami nak kena tahu pula CPM ni kerja apa? Kontraktor kena buat. Dah ada dalam prelim. Sekarang apa jadi? Kontraktor pandai menipu. Dah hampa sangat bagi muka. Orang suruh belajar, tak mau belajar. Sekarang ni, saya cerita sekarang ni, semua projek JKR yang 100 juta ke atas, prinsipal kena submit main house dalam bentuk Microsoft Project. Dia kena dapatkan semua tim konsultan dia. Maklumat tu. Kena JV, kena bergabung, submit. Sama-sama tender nak masuk. BIM. Building Information Modeling. Tak ada tu, bye-bye. Betul, serius saya. Tak ada tu saja. Disqualified. Mana nak belajar? Nampak dulu. Saya Excel. Mai cari kita. Apa? Mai masuk. Dah masuk. Ni saya belajar ni, kira boleh semua tahu. Yes, boleh tahu semua. Saya kata, okey. Masuk belajar kelas. Cik kata cik nak belajar semua boleh pandai kan. Saya ni 2005 cik. Sampai lah ni saya mengaku tak boleh lagi. Banyak lagi cik. Meluah. Cik masuk terus cik nak tekan, cik nak banyak semua. Boleh. Cik kena rebus komputer ni, laptop cik rebus dalam mangkuk tanah lab, cik minum. Betul. Dia tekan.
Dia kalang kabut lah. Semua JKR nak Microsoft Project. Tak mau dah Excel. Lepas tak mau dah. Lepas tak mau. Ada dalam batch berapa orang? Batch 4 kot. Batch 4 ramai JKR masuk kelas dah. Batch 4, batch 2 pun ada. Lepas ni duk cerita. Tu lepas kata kami kena tahu. Tak apa, basic pun tak apa. Lepas nak tahu. Sebab apa lepas nak check, lepas tahu. Ramai konsultan tak tahu. Lepas tak tahu sebab lepas dulu submit Excel. Excel, ya lah Excel. Itu macam mana nak boleh kereta terbang? Kata nak pergi cari kereta terbang. Kena upgrade lah tak? Macam-macam lah. Macam-macam. Ada yang minta saya upah buat, tak apa, tak ada masalah. Kita buat. Kita tolong lah. Yang mana yang ni, kita tolong. Hak mana tekan kita, tak apa, main tekan, tak ada masalah. Dah lah kali dia tekan-tekan, kita cakap itu, tak apa cik, jangan risau. Laptop yang cik belajar saya ni, cik rebus. Tapi rebus jangan bangkuk terbara ataupun timah. Kena tanah liat. Lepas tu minum. Mana boleh? Kan? Lepas tu tanya kita. Kalau kami nak pergi cik buat, berapa upah? Kita tanya, amount berapa kan projek ni? Dia tak mau abang. Dia tak mau abang. Berapa? Kalau yang tu saya ambil ni dalam 900 900 je. 500 cik nak esok. Saya kena bersengkang muka, bersengkang mata. Cik nak esok. Kan? Lepas tu tak apa, kami ni boleh buat ni. Tak apa buat ni. Tak masalah. Macam-macam. Tu orang kata kan, dulu kira kontraktor ni biawak tak maaf cakap kan. Itu behavior industri kita. Berbeza je dengan overseas, berbeza je betul. Overseas dekat Malaysia ni, sorry to say lah, kita punya appreciation pada skill tu memang tak ada sebenarnya. Ya. Kalau dekat luar, kita boleh dapat something yang lebih orang appreciate. Cara orang appreciate tu dengan bayaran lah. Dengan ni. Tapi Malaysia ni, orang tak appreciate. Dia rasa kita ada kemahiran, boleh bantu dia. Dia akan minta kurang lagi dengan harga yang kita. Kadang-kadang harga tu tak mengaruh harga tu. Okey, Haji tahu tak? Okey. Memanglah Microsoft Project end result dia tu hanya print saja kan. Print di atas kertas. Tapi hang nak menghasilkan tu. Lepas tu satu lagi tak? Saya selalulah dia orang cakap macam mana. Alah, Cik On dah expert, Cik On dah ni. Ya tu macam mana saya punya value tu, saya punya pengorbanan itu, professionalism saya nak tahu mana. Apa kenalah hargai saya nak kena ambil tu. Berapa banyak dah saya buat keluar model, masuk kelas tu, keluar kelas kan. Tanpa tak hargai, iya. Tak apa kalau itu buat sendiri. buat sendiri kena tendang kan. Lelah kali macam kita balik, kita cah lagi tinggi ya, nak kena betul balik. Dia berbeza tau. Buat daripada fresh dengan nak modify ni berbeza tau. Dia macam ibarat renovate rumah lah. Harga buat baru rumah dengan renovate satu rumah. Harga kontrak asal dengan harga retender ni lain tau. Betul tak? Nak kena buat apa ni, dilapidation report, nak kena buat testing berbagai kan, additional cost banyak. Kadang-kadang macam tu Haji. Saya ni, saya letak gaji yang tiap-tiap hari saya jalan, tiap-tiap hari. Sebenarnya memanglah kita pun nak cari juga di akhirat kan. Saya nak bantu, sebenarnya saya nak bantu. Saya tak mau orang senasib macam saya. Saya cerita Haji yang pembaik ayat mata jatuh, menangis, kena maki. Kamu ikut zero, bangsai, bunuh diri ya, motherfucker. Masa dia di RB Hicom dulu, ayat mata meleleh. Tapi tengok effort yang dapat kan. Saya sahut cabaran. Tak apa, hampa jaga hampa.
Aku fight back. Kira masa tu saya ni sebahagian kan, tim kami ni nak dibawa pergi ke Morocco, nak buat development di sana kan. Alah, rumah kotak lah, simple. Rumah paling sikit apa, submission apa tak nak. Tapi nak nak buat satu macam development lah kan, center development. Sebab apa, rumah di sana tu mereka buat pakai tanah liat lah, jenis nomad, betul-betul kaum nomad tau. Nak buat bagi strategi semua. Rumah simple lah, tapi harga gila-gila. Harga ni kan ambil kan, memang gila-gila katok kerajaan Morocco kan. Memang kira masa tu kira dah buat urusan semua lah. Lepas tu dah peralihan politik semua, macam-macam design semua siap dah. Program tu saya buat. Memang pulangan besar lah, kira pengalaman kan. Kira pergi sana tu kira basic tak makan lah kan, kira kacau hilang lah kan. Kat situ lah saya start kan. Start studio kan. Sampai lah hari-hari saya duk pegang. Hari-hari. Walaupun tak ada projek, saya buat pergi. Aku nak buat apa hari minggu ni? Tanam pokok. Saya tanam pokok, pokok rambutan kan. Saya buat program saja. Buat apa dia? Saya create sendiri. Saya create template sendiri. K-pop. Kat situ je. Okay, betul. Benda ni kita kena selalu guna untuk get use. Orang kena selalu guna. Sama juga. Dia projek sama macam AutoCAD. Aku sama juga. Memang kena selalu guna. Kita biasa kan. Betul? Dan bila kita dapat kita akan explore. Explore betul. Okey. Lepas tu saya duk fikir satu kan. Aku duk main kat belah utara ni lah. Bila macam mana aku dah berkembang kan. Aku pun nak tahu juga kan. Orang duk cerita dalam Facebook lah, dalam LinkedIn lah, bagai-bagai. Dah projek canggih pakai tunnel lah, apa semua pakai. Macam mana aku nak buat ni? Nak tanya memang tak layan. Memang abang ni macam ni kan. Diam, tak mau layan. Macam mana aku nak buat ni? Aku nak tahu. Apabila kita baca, kita hanya tahu artikel dia saja. Kita tak tahu apa masalah. Macam nak buat planning ni, kita kena tahu masalah dulu. Risk management dulu. Kita kena rise up risk management dulu. Apa-apa pun. Contoh macam ni lah. Macam kita ni, usia aku ni dah lanjut contoh kan. Dah masuk 32. Contoh, aku tak kahwin lagi ni. Aku nak kahwin. Apa aku nak ada? Lepas tu barulah keluar management lah, risk management. Gaji aku banyak ni, 1,200. Anak Pak Mat ni, dia boleh naik motor. Anak Pak Leh tak boleh naik motor, nak kena kereta. Kat situ kita dah buat keluar lah tau. Kita dah buat keluar lah feasibility study, FS. Kita tengok anak Pak Mat naik motor boleh. Tak apa lawa sangat, tapi budi bahasa bagus. Masak sedap. Anak Pak Teh ni belajar pandai, tapi demand. Kat situ kita dah, dari segi kos tu dah muncul dah. Anak management. Satu lagi Haji ya. Saya ni boleh jadi bertambah minat ni sebab apa? Saya minat main game strategi tau. Game strategi, bukannya macam Counter Strike pada. Game yang kena buat refinery house, barrack, lepas tu outpost, lepas tu itu jenis-jenis tu kan. Ni musuh duk main serang ni. Time serang lagi nak buat macam mana? Lepas tu duit terhad. Apa nak buat dulu? Kat situ Dia jadi timbul kan. Macam mana aku nak manage proper kan dengan duit terhad banyak ni, sampailah aku boleh bina tentera banyak pergi serang balik musuh tu, menang. Kat situ dia start. Lepas tu pula rajin duk tengok cerita perang. Bila masa nak pergi ambush, kat situ bila kita tengok cerita perang ni, kita kena fokus dekat komander dia. Komander dia relax, steady, tak ada kalut-kalut pun kan. Kat situ inilah masa untuk aku berubah watak supaya jadi cool, relax, tapi tak terlalu hebat, tak terlalu naif kan. Tak nampak naif sangat, tapi relax, steady kan. Orang tak apa, takdir pun aku serah pada takdir juga, tapi aku kena usaha. Kat situ lah kita belajar jadi tenang, relax kan. Usaha tak usaha,
Tu apabila saya berdepan dengan klien, mai pergi dah hang singa macam mana pun, relax. Tenang, relax, tengok dah. Eye contact yang penting. Terang dengan dia, point, cari kelemahan dia. Kita gunakan bahasa-bahasa teknikal lah kan, di dalam planning ni. Confirm dia kalah. Tapi dia tak tunjuk dia kalah. Dia akan macam mana kan? Okay, baik, Cik Nasrul. Okay, baik. Okay, good. Okay, good. Padahal kita tahu dah dia dah lemah. Tapi kita janganlah terus duk kena dia dah. Kita pun nak guna dia pun nak guna kita. Kita nak guna dia sebab kabel dia tu. Kabel link dia tu. Nanti dia akan offer lah. Dia offer ni, hampir cari ni macam ni. Bila map siapa yang dapat projek di bawah dia kan, dia akan tengok program hampa ni aku tengok celah aku biru ni, hampa kontak ni Nasrul ni, hampa kontak dah. Hampa kata ada aku nak hampa. Bila dia kata aku nak, hampa engage dia. Boleh rezeki kita. Bila kita dapat rezeki tu, kita janganlah tekan sangat dia kan. Kita pun nak berkawan dengan dia. Nanti dia akan recommend. Macam saya dapat gelar ni. Saya dapat gelar ni. Saya kawan ni. Dapat mana kawan ni? Masih banyak. Saya iklan, saya tetap iklan jalan. Kalau saya duk fokus pada Facebook saja, saya tak lepi tau. Sebab apa? Musuh-musuh tu ada. Haters tu tetap ada. Haters tetap ada, Haji. Ada. Kadang-kadang kita masuk kan, pop. Hak gamak bogey telanjang apa semua tu, hang tak remove pun. Serius. Minta maaf cakap. Minta maaf. Kadang-kadang tu, hak yang pakau apa semua. Hak tu, hak main jenis masuk gosip-gosip apa, nak suka fitnah ke apa ke. Kontraktor ni, hang accept pun tak. Nampak tak Haji? Haji nampak tak kat situ? Tapi habis lah. Bila ada supporter, haters tetap ada. Tak apa, kita proceed. Forward. Lama. Dia akan main kita balik. Tak apa, dia main kita tak ada masalah. Kita be positif kan. Okay, baik je terang. Kita biar sampai satu masa tu, dia akan cerita kita balik. Cik On, sebenarnya saya duk remove Cik On ni masa-masa. Tak apa. Susah. Kita proceed. Sebab kita nak fikir nak tolong dia. Oyok nasi kita pun nak cari kan. Walaupun sikit Haji, tapi bila amount yang banyak, berkat Haji. Saya cakap betul Haji. Saya Alhamdulillah lah. Walaupun ada orang blok kan. Blok dalam Telegram kan. Masuk pop kena. Restrict person. Boleh. Aku bukan scammer pun. Aku bukannya apa ni, porno ke apa ke kan, judi ke tak. Kita nak bantu. Tapi tak apa, tak ada masalah. Alhamdulillah, so far Alhamdulillah. Saya cerita kat Haji yang tiap-tiap minggu saya jumpa kenalan baru. Tiap-tiap minggu. Betul Haji? Tiap-tiap minggu. Senang kan? Bila lepas masuk, kata macam Haji ni lah, macam dulu kan. Tanya apa semua. Saya cakap benda yang betul. Saya tak pernah guna-guna. Kelas, rujukan, percuma. Orang kena cakap, orang tahu cakap, cemeh. Lepas tu dapat lagi 4 item. Rujukan nampak. Lepas tu pula saya cakap, kelas ni sepanjang hayat. Sepanjang hayat? Macam mana tu? Belajar, tanya. Kan, apabila tuan dah daftar, masuk, lepas tu dia tanya, nak daftar macam mana? Nak daftar, kena jadi ahli. Kena ada ahli, baru saya start. Saya tak sebut lagi kat kau. Kena bayar RM250 untuk ahli, jadi ahli. Apabila dah bayar, saya lepas macam kola ikan tu. Pi. Sampai macam contoh Yana kan. Yana kata, cik banyak cik. Banyak saya kena bagi. Sebab apa hampa dah bayar. Kalau katakanlah hampa bayar, aku mati, aku tak ada lepas ni, aku kena soal jawab di akhirat. Mampu aku. Tak tak. Semuanya di hujung jari je. Saya dah standby dah. Handphone saya tu memang handphone buat handphone tu lah. Handphone satu tu memang buat untuk kelas lah. Hampa bayar tu yang saya selalu minta. Tolonglah lepas titi, tolonglah tunjuk resit. Aku takut aku salah send. Bila salah send, mampu kan. Bila my resit, one click,
story. Tengoklah. Lepas tu time to time baru rujuk. Time to time baru rujuk. Okay lah ni, saya cerita kat tuan-tuan sebelum menutup lah. Lah ni tuan-tuan dah tanam benih. Ingat lah ni saya dah bagi dah konsep dan satu ladang untuk tuan-tuan tanam benih. Jadi saya minta tuan-tuan usahakanlah benih ni. Saya pun dah bagi dah baja organik, baja uranial. Baja-baja tu maklumat kan? Maklumat saya dah bagi link. Saya bagi link Telegram. Dalam link Telegram tu ada tutorial download. Usahakan. Saya sebenarnya saya tak mau bagi seketui. Saya nak tuan-tuan cari. Benda ni lah tuan-tuan akan appreciate. InsyaAllah tuan-tuan akan... Saya nak bagi melahirkan di Malaysia ni berjuta planner. Bukan kata dalam construction industry. Apa saja industri. Supaya benda ni kita dapat satu nama. Bila investor tengok, okay, I like to invest with your country, with your nation. Apa kelebihan you all? Paling politik biasa. Kita ada ni. What about a resource? Dia akan tanya resource. Dia tak akan ambil orang luar, orang tempatan dia. Mampu nak bayar 3-4 kali kan dah. Outstation, betul tak Haji? Mesti dia nak guna resource yang lokal. Okay, tak apa. Menteri pun kata, kita ada professionalism, good, very good country. Missionary lah apa pakai apa semua. No. Sekali dia interview tanya, macam mana you buat planning? Okay, good. Kita guna Excel. What the hell Excel? Tu dia, mampu start dah. Excel. Still old school style, old school step. Mampu. Contoh dah katakan. Tu dia tak tengok hal lain lagi. Macam mana dengan missionary? Still guna A-frame. Guna yang Jepun lah ni. Sebelum Perang Dunia Kedua. Tu missionary. Tu dia, nampak tak? Macam mana dengan konkret pula? Dia, semua tu mereka akan fikir dari segi apa tau. Ada weightage lah dari segi labor. Tahu tak, nampak tak? Kita resource material TikTok Haji. Tolak nuklear kita. Tahu tak? Sepatutnya kita ni, harga besi kita ni paling murah di dunia. Sebab apa? Kita banyak biji, tahu tak? Tapi still nak import dekat kat luar. Nak ada AP apa semua. Kalau nak ikut nak kita mewah lah dunia ni. Kita ni cuma tolak nuklear saja. Mah ada sikit. Biji ada sikit kan. Cuprum, uranium apa semua ada. Biji mentah lah apalah. Semua ada. Apa tak ada? Kita tolak nuklear saja. Jepun apa dah? Jepun. Tapi tengok resource dia macam mana. Resource tu yang penting bagi investor. Investor memang dia ada duit. Dia pun ada kepakaran apa semua. Tapi kepakaran tu kalau dia tak mau bawa mail lah kan. Jadi high cost lah, tinggi lah. Baik dia guna ataupun dia reuse balik sumber-sumber yang berada yang berdekatan. Betul tak? Contoh kan, kita dapat projek, contoh katakanlah di Perlis. Siapa pula kita nak pergi cari resource semua di Johor? Semua Johor. Peningkatan kos kan. Baik kita seminimize yang boleh guna di persekitaran kita tu, di Perlis tu. Jimat banyak apa? Sama juga lah masa kita nak buat PDA kan, masa peringkat design stage kan, nak buat prelim detail abstract. Of course lah kita akan tengok around ni lah, berdekatan sumber-sumber yang ada kan. Tapi lain. Tahu tak? Tak apalah Haji, kalau sembang ni pejang. Penyam. Sebenarnya Haji masih ada kaji. Saya kaji sebab saya cerita Haji ya. Saya tak ada apa Haji. Saya mengaji pondok Haji. Mengaji pondok. Saya tak ada apa. Bukan saya nak kata tak bagus ke ambil IR ke TS ke SI. Bagus. Memang bagus. Saya cukup tabik hormat. Tapi memang saya tak mampu Haji. Saya tak mampu. Saya tak tahu. Kan saya rasa aku tolong orang lah.
Apa yang saya ada. Saya ni memang background construction management. UiTM UiTM tahun 2019. Saya mula-mula habis degree tu, lecturer saya ni orang UK lah. Dia masuk Islam lah, dia kahwin dengan orang Syalam, matiam ni kan. Nama dia Victor Torun Abdullah. Dia duk advise saya. Dia kalau dia balik UK ya, saya suka UK mana baju MU lah, apa lah, benda-benda rare-rare ni. Saya bagi duit BTPTN jadi masa. Bagi dia balik beli. Dia advise saya, dia kata Nosron lah. After you graduate please work with subcon. Tolong kerja dengan subcon. Subcon mampu aku. Dunia lah aku. Tapi memang betul. Saya kerja subcon setahun saja. Tak boleh pi dah. Subcon masa saya kerja tu lah. Motor painter saya tu. Motor gamar kan. Motor tu lah jadi lori. Betul. Angkut vibrator poker lancau. Angkut water pump jet. Semua. Angkut batang pipe yang 12 meter tu. Yang UPVC. Kat situ saya belajar. Saya belajar, okey, nak pegang lancau berapa orang? Kalau 3-4 orang merapu. Maki je. 2 orang. Kita tahu dah. Okey. Lepas tu kalau katakanlah paket big size. Pakai spampai. Spampai katakanlah 900 diameter. Okey, perlukan apa? Okey, excavator memang tak boleh excavate dekat celah-celah antara spampai tu. Kena orang. Okey, kalau kata apa big depth, kata apa 2 depth lah kan. 2 depth apa ni, berapa orang nak turun? 2 orang. Dalam berapa masa? Okey, 2 orang dia boleh siap dengan tanah laterite macam ni, boleh separuh hari memang. Benda-benda tu lah input untuk planning saya ni. Input. Benda-benda ni kita perlu tahu. Contoh ada macam ni isteri kita kan. Macam saya tahu, saya sama kuliah saya tak reti masak. Masak pun sikit-sikit lah kan. Tapi macam orang rumah kita ni, orang perempuan, dia lebih tahu macam mana dia nak masak. Kan? Dia boleh masak dalam masa 10 minit, 5 minit. Kalau kita tobat lahum, terbakar habis dapur. Tahu tak? Tu orang kata kan, resource, cost, within time. Macam tadi dah nak persediakan masakan tadi tu kan. Dia boleh masak efficiency, dia boleh pergi buat kerja lain dulu. Dia pergi buat kerja lain dulu, ambil anak, hantar anak pergi sana pergi sini apa semua kan. Dia kata, abang jangan risau. Masakan ni, I boleh buat 3 minggu dah 10 minit je. Wow. Tapi abang sediakan ni, abang beli ni, abang dapatkan resource ni. Okey, abang bagi bajet. Ataupun abang bagi bajet, I pergi beli apa semua ni. Tu dia, semua tu. Kita belajar tau. Okey, saya cerita. Planning ni, menggunakan Microsoft Project ni, sebenarnya 3 benda. Dia nak betul-betul kettle. Nak cover 3 benda. 1, masa. 2, within budget lah. Masa tu kira siap pada jadualnya lah. Kalau hit lagi bagus lah kan. Lepas tu nombor 2, within budget. Ketiga, quality. 3 benda ni. 3 benda ni lah Microsoft Project dapat bantu kan. Kalau katakanlah tim haji dah terbaik dah tip-top, programmer pun pandai buat apa semua program, tapi financial out pun gagal. Lepas tu pula haji ada duit banyak, duit ni berlimpah ruah ni banyak, jangan risau, tapi planning tak bagus, out. Saya pernah handle lah satu projek Datuk Penang punya, duit dia melimpah ruah. Saya masuk tu, planner lama lari, tak tahu apa lari. Saya masuk tu, wish, meriahnya acara longgok material ni. VCP pipe yang beli dah, kerja duk bawa piling baru. VCP pipe pula beli pula untuk 232 unit. Gila. BRC, steel bar, tu dah beli semua dah. Interim payment, saya cek dalam COC. Nah, 2 bulan interim payment, ambil pada muka. Bungkui Datuk tu. Capital rolling yang tak lepas. Dia tanya saya, kenapa nak own? Kenapa apa? Dah dulu planner lama advance, so beli semua. Kononnya nak murah. Beli bundle murah. Tapi tengok macam mana.
Kan ROI macam mana? Kan return of investment macam mana? Bungkui. Itulah kan. Kadang-kadang benda ni dia kena selari ya. Dia kena seimbang. Time versus cost. Kena seimbang. Walaupun cost tu tak berapa sangat, tapi dia tak mengharapkan interim payment, insyaAllah Alhamdulillah. Kalau katalah sebuah projek tu company, Ministry saya cerita ni kira projek G7 lah kan. G7 yang belah-belah juta apa semua. Kalau dia duk mengharapkan interim payment, bahaya. Bahaya Haji. Busuk-busuk pun first 4 month ataupun 6 month lah, dia kena buat keluar duit dia sendiri dulu. Betul. Sebab apa dia nak bagi balance work program cerita dia, kita buat work program ni first month kita tak boleh terus macam nak ni. Masa nak nego dengan subcon, masa nak pergi cari supplier, masa nak cari manpower, kena ambil masa pula tu. Kita bukannya boleh buat program terus macam nak ni. Kita kena pergi landai dulu dalam 2 bulan pertama. Landai dulu bonek tu yang dia nampak S-curve. Masa landai itulah masa untuk kita pergi buat negotiation. Nak nego harga. Kan nak nego dengan subcon ni, dengan subcon semua bagai kan. Tu panggil proper plan. Bukannya boleh tiba tu ya. Tapi ada juga yang jenis klien dia minta first 3 month dia nak ad hoc. Sebab apa? Dia nak buat submission dekat parlimen, dia buat submission dekat menteri. Hak tu dia kena request lah satu bajet khas. Okey, ataupun dia kena request buat surat dekat klien tu nak minta pelepasan interim payment seminggu sekali. Jadi klien kena pertimbang lah. Sebab projek ad hoc. Projek ad hoc kan 3 bulan pertama nak kena siapkan fasad-fasad sekian. Sebab apa? Nak buat perasmian daripada menteri ataupun PM ke apa kan. Jadi 3 bulan pertama ni dia kena mohon dekat klien ataupun minta advance payment bukan 10% lah. Saya rasa kena lebih dari 10% ataupun minta interim payment dipercepatkan seminggu sekali ataupun budi bicara. Gerah akan menaik kan. Gerah dia naik macam tangga tu, lepas tu barulah dia landai balik. Dia benda ni dia depend kepada klien lah. Klien punya requisition. Itulah. Cik boleh je tau. Tak apalah kalau nak sembang lama-lama, takut lagi tak masak pula. Sayang kita ni perempuan ni ada 2 orang ni kan. Tak apa, insyaAllah. Dia macam ni lah kan. Apa yang saya kata lifetime forever tu, nak masuk sekali lagi boleh. Sampai bila-bila boleh. Nak buat rujukan boleh. Yang the bestnya tu, saya duk advice lah kan. Ni saya cerita dekat Haji dengan kawan lain lah. Minggu lepas. Sekali dengan John tu lah kan. Ada seorang uncle. Tua dah. 69 umur dia. Dia start bekerja dalam construction umur 10 tahun. Apa tak ada? Saya tanya ada uncle daripada you mana? Ada you. Belajar sampai saja 2 saja. 10 tahun. Bayangkan umur 10 tahun dia dah kerja dah dalam construction industry. Umur 69 baru jadi project manager. Tapi dia boleh saya tengok dia, saya ajak dia semua. Lepas tu pula saya kata macam ni lah uncle. Apa yang saya belajar ni, uncle buktikan dekat saya dengan exercise yang uncle buat. Uncle buat yang realnya. Lepas tu uncle bagi kat saya. Saya check. Dia buat hari Rabu tu dia bagi saya. Saya tengok. Okey ke ni lah. Cuba ni lah. Cuma yang part-part advance tu lah. Saya tak apa ni. Ni kena betul dia balik apa semua. Tak apalah. Kalau macam tu saya masuk lagi kelas you lah. Tu yang duduk apa nama tu Chan lah. Ada yang dia cakap tu dalam grup tu. Dia kata saya ni minggu tak ada masa pun masuk. Tak ada no. Dia umur 69. Dia boleh. Macam kita ni insyaAllah boleh. Yang penting tuan-tuan apa semua ni hadam dia apa yang kelas saya begini, hadam ni cuba buat ikut topik 1 sampai 8 dulu.
SK apa semua tu tak apa nanti dulu. Kalau kata dah yakin, confident, buat sekali. Lepas tu buat yang realnya lah. Real tu bagi saya soft copy. Nanti saya tolong check kan. Kan. Tapi kalau nak suruh saya buat tu boleh, tapi kena ada extra charge lah. Risaulah kan. Tapi yang terbaik tu tuan-tuan buat. Lepas tu Cik On bagi Sat ni, tolong Sat tengok ni. Nanti saya check tengok. Lepas tu nanti saya akan berurusan lah. Saya bagi feedback balik. Okey, yang ni. Mana yang kita buat kesilapan tu lah kita akan belajar. Kita akan ingat lah sampai bila-bila. Hal lain-lain tu kita dah ingat kan. Hal lain-lain tu yang dah betul tu memang tak betul lah kan. Salah tu lah kita betul kan. InsyaAllah boleh Boleh tak apa. Kelas ni sepanjang hayat. Jangan keluar grup saja. Kalau keluar grup, saya pun tak tahu you all pergi mana. Mudah-mudahan kita dapat berkat lah. Mudah-mudahan saya pun dapat, tuan-tuan berdapat. Saya pun sebenarnya saya pun tak mau duduk di takut yang sama lah, sebab saya pun nak naik. Tapi cara saya naik tu mungkin berlainan lah. Mungkin cara saya naik tu saya nak kena cari yang tak apa, berbagai-bagai projek kan. Saya nak cari projek macam marine ke, projek tunnel ke. Saya nak tengok macam mana dia punya sikon kerja dia apa kan. Projek dasar laut kan, projek pelantar minyak offshore, onshore kan macam Haji pula TMO. Saya dah juga seorang tu, dia masuk batch 5 ke 6 ke TMO juga. Dia kerja dengan propel. Saya tahu propel ke apa nak tahu ni yang ni jalan ni. Karak apa ni? Karak highway ni yang Pahang mana? MTB. Dia TMO dan dia masuk juga. Tu saya pun kadang-kadang duk korek pada dia lah, duk dapatkan TMP punya requirement apa semua kan. Tengok sebenarnya mencabar juga lah kan. Cara nak manage tu mencabar tu. Bukan senang dengan Saya sebenarnya lebih jelas, since saya background saya civil. Dulu berangan lah nak jadi kontraktor. Lepas tu jadi kontraktor rasa macam Malaysian Idol tau. Suddenly everybody want to be an idol. So macam kontraktor ni, semua orang nak jadi kontraktor. faham lah. Kan? Faham. Saya rasa macam sampai kita saya fikir Dia jadi musim lah. nak jadi kontraktor tak perlu kita belajar pun sebenarnya. Kita tak perlu belajar civil, tak perlu belajar mechanical fitter, tak perlu. Tapi macam mana kita bijak punya duit. Manage. Manage dia. Betul. Saya switch daripada jadi kontraktor tu, saya switch buat more on consultation lah. Dan sekarang saya pun sebenarnya memang ada training company. Bagus. Masa yang sama saya buat training safety. Dan alhamdulillah lah banyak job saya dengan CNG. Bagus. Dan bila saya tengok saya duduk seorang-seorang dalam bilik, saya tengok mana boleh. Saya tak boleh macam tu. Saya kena patah balik industri saya yang benar. Saya background saya civil engineer. So saya tinggalkan saya macam saya rugi. Kan? At least saya balik kepada on track balik. Kadang-kadang saya refresh balik benda-benda semua. Dulu bukan tak belajar tapi saya dah banyak benda yang saya tinggal, saya lupa. Ya dah. So saya patah balik, saya kena start balik. Dan saya tengok kalau nak jadi nak pergi satu terlalu teknikal tu macam saya tak boleh nak tunggu. So saya nampak macam later salah satu benda yang pada saya agak okey lah untuk buat. InsyaAllah. Dia macam ni tak nak. Okey. Dulu pun tak ada pun Microsoft Project, tapi projek sukses pun. Betul tak? Sukses pun. Apabila dia macam ni tau, dia macam ada macam lebih kurang ni energy consumption, penjimatan. Why not? You guna lah. Kan? Okay, sekarang ni saya sudah sembang dengan uncle Chan tu. Lepas zaman lepas dulu mana ada semua ni, tapi sukses pun.
Tapi saya tanya dah, kenapa you berminat uncle? Oh, saya tengok lagi boleh jimat tau. Benda ni dia macam serupa, dia kata macam serupa dewa duit tau, dewa. Bagi tahu. Dia bagi tahu awal tau. Dia kata macam ni ibarat sana ada lubang, you jangan masuk. Sana ada apa cerun, you jangan pergi. Nanti you boleh mati. Dia macam dia alert kita tau daripada awal. Dulu dia kata kita buat projek tak ada ni benda. Macam-macam lah. Kita tak tahu orang ni naik balik Singapura ni, pergi sana sini. Dia mak projek siap, dia kata. Siap. Cuma bila buat ini sistem, dia kata, wang boleh jimat, kita boleh tahu wang kita pergi mana. Dia boleh macam, okey, macam zaman dulu. Zaman dulu orang duk travel, sampai pun tempat kan. Lah ni lagi sampai lagi, tapi lagi cepat, lagi jimat. Menggunakan Wave, menggunakan Google Map kan. Tu kira sebahagian tools yang boleh assist kita lah kan. Macam tu lah lebih kurang kan. Walau insyaAllah tak apa ni, no? Lepas ni buat kan share lah. Nanti kita boleh advice lah guide apa semua kan. Biar kata apa, program tu yang realnya. Serumpanya saya pun dapat juga ilmu. Macam ni lah. Macam ni. Contohnya TMP. TMP. Macam ni kena pengurusan. Kena mohon ni. Berapa lama nak kena mohon ni? Nampak kan. Kalau jalan LLM macam ni pula. Kalau jalan state macam ni. Kalau jalan federal kan. Okay, tak apa lah. Apa-apa nanti kita berhubung dalam grup ke no? Boleh Israel. So far macam mana? So far okey. Okey, saya nak beritahu sekali lagi. Tolong kuasai topik 1 sampai 8. Itulah dia punya tapak benih dia tu. 1 sampai 8 kan. Yang tu kalau dapat tu memang lah terbaik. Tak apa kalau kata tak dapat boleh refer. No, Cik Izan no? Boleh. InsyaAllah boleh tu. Tak apa Cik Izan, nanti Cik Izan try buat yang surau tu. Buat surau tu ya bro. Saya cek tengok kan. Okey dah. Boleh apa tu Cik Izra dah boleh buat dah tu. Bawa masuk harga dia apa semua. Boleh tengok dah. Cuma saya tahu apa dah faham SPM yang saya bagi tu kan. Yang tu dia terlalu complicated lah, nak ubah dia tu semua. Rasanya macam project planner yang tu kan orang buat. Dia pegang pun benda tu. Dia punya bila petik ni dia tak jadi. Tak terlalu pun balik dekat dia. Macam surveyor lah kan. Surveyor dia pegang point tu. Point. Bila klien tanya, dia tak libatkan projek. Freelance. So bila klien tanya, kita update based on CPM dia. Dia tak dapat exactly. Faham. Kita kena refer dia kan dapat kan. Bila refer tu kena banyak pengeras lah. Ya. Pengeras dah. Macam Tok Pomoh lah. Dia tambah jin dia kan kat kawan tu. Tak tahu. Tu ingat baik belajar tulis lah boleh buat sikit. Betul. Tak apa, tak masalah. No? Okay. Apa ni Fazilah? Sana Fazilah. Okey saja. Fazilah planner Fazilah no? Tak apalah, baguslah. Tak apa. Tak semestinya bila planner tu jumpa saya tu dia nak jadi belaga dah. Saya pun nak tahu juga macam hampa ni planner baru kan. Saya nak tahu teknologi baru-baru ni macam mana kan. Saya pun nak tahu. Saya nak tahu apa dia punya requirement dia. Di pasaran macam mana? Apa nak? Kat situ saya boleh blast saya punya kelas saya ni. Saya nak tahu. Saya nak tahu apa kriteria yang macam mana kan. Boleh tak ada masalah. Macam Yana macam mana? Okey je, dah faham dah. Dah faham mana. Kira mana Yana dah boleh buat penambahbaikan dah tu dekat program yang Yana buat sebelum ni. Kira lah ni Itu macam banyak bercampur-campur. Lepas ni Yana kasih tunjuk sikit kat token Yana tu. Bos kasih up saya punya gaji bos. Kalau tak bye-bye. You mau bye-bye lah.
Satu pergi 1000 mari. Dia kata itu mati je dah. Tapi saya ada soalan. Ha. Kalau kita ada VO kan, Okey. kita nak tambah task, tambah macam sama macam semula tadi lah kan. Okey, macam ni. Dia macam ni lah. Dia apabila kita duduk dekat site kontraktor lah kan. Kita site kontraktor. Kontraktor ni sentiasa akan mengambil peluang. Apa saja dia ada talian hayat, dia akan grab. Kan? Kalau ada VO, of course lah kita akan create TOT kan. Kita mesti nak create lah kalau kita kontraktor. Kalau kata Yana duduk dekat site developer ke klien, mungkin lah perpandangan yang lain kan. Tapi kalau di site kontraktor, confirm lah nak tambahan kos, tambahan waktu kan. Jadi kaedah dia sama lah, add on lah kan. Add on. Okay, katakanlah VO tu katakanlah jatuh pada bulan seterusnya. Katakanlah contoh ada bulan 7 katakan VO tu. Tengoklah dekat task mana yang berkaitan dengan pada bulan 7 tu. Add on kat situ. Masa nak add on tu, okey, masa nak add on tu, task-task yang dependency tu, saya kata tu, task-task yang dependency tu kan, task yang di atas dengan task di bawah. Task VO tu duduk tengah lah kan. Yana kena manual schedule. Buka balik. Tahu tak? Buka balik tu, berjadikan dia manual schedule, lepas tu add on yang VO tu. Dah bila ada add on VO tu, barulah auto schedule balik. Faham tak? Faham? Kalau bukan apa saya takut kalau Yana tak buka ke menu schedule, takut dia tak link tau. Kan. Jadikan dia menu schedule tu di antara task di atas dengan bawah tu kan. Lepas tu linkkan dia balik, lepas tu jadikan auto schedule balik. Buat itu, no? Boleh lah. Okay. So far ada apa-apa sebelum kita nak tamat? Ada apa-apa? Mungkin lepas praktis baru ada soalan. Okay, ada orang tak apa soalan susulan kan. By personal boleh, by group boleh, tak ada masalah. No? Kan? Dalam group yang saya duk share apa semua tu, terpulang lah benda tu bagi saya penting kan. Memang saya duk baca tengok macam ni. Lepas tu saya akan share semua group 1 sampai 12 kan. Lepas tu terpulang bernampak apa nak baca, tak baca, dia apa lantar apa. Tapi benda ni apabila saya buat kelas macam ni, saya tak langsung saya timbul satu inisiatif saya tau untuk cari tau. Kalau saya tak buat macam ni, cari apa? Tak ada apa pun, cari buat apa, tak ada apa-apa kepentingan aku. Bila saya buat kelas macam ni, dia jadi satu timbul satu kepentingan bagi saya tau. Aku kena ni nanti sagi ada peserta tanya-tanya aku tak ada jawab, malu aku. Jadi saya tak langsung inisiatif tu timbul. Cari. Tambah-tambah lah bila main peserta-peserta tanya, "Cik, ni macam mana?" Asal aku cari saya refer pula geng-geng hotel-hotel. Saya tak langsung boleh tahu. Kalau kata tak timbul masalah, kita tak tahu kan. Apabila kita nak dapat ilmu baru ni, kita kena dapatkan masalah tu. Kan? No? Kita apa insya-Allah kan. Saya pun memerlukan tuan-tuan juga kan. Hidup kita ni berantai kan. Saling berkaitan. Lain lah kalau saya duk pi promote kelas ni dekat geng-geng kaki disco ke, kaki raita ke, kaki shuffle ke. Itu lain macam pelik kan. Ni kira di platform yang betul. Di platform industri yang betul. Cuma berbeza bidang saja kan. No? InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah berkati. Itulah saya nak ulang sekali lagi kan. Saya selalunya akan ulang lah. Setiap kelas saya akan ulang. Tolong kuasai topik 1 sampai 8. Itulah yang terbaik dah. 1 sampai 8. Apabila tuan-tuan dah kuasai topik 1 sampai 8, tuan-tuan akan rasa gairah. Akan pergi sendiri. Explore sendiri. Explore.
Sebab apa? Tuan-tuan dah rasa macam, seronok kan? Kan. Sebelum ni aku tak pandai pun nak bawa motor kan. Sekali aku dah pandai bawa motor, dapat lesen lagi. Dia akan explore. Explore macam lah. Wikang lah, wheelie lah. Macam-macam nak lompat lah, apa lah kan. Nak race lah, nak Superman lah kan. Macam-macam. Ibarat macam tu lah. Okay, baiklah. Terima kasih semua lah. Mudah-mudahan dapat berkat dan saya mohon tuan-tuan dapat promote lah promote dekat kawan-kawan lain dekat luar sana kita nak saya tahu tu ya 2.5 ni memang tak berbaloi lah. Memang tak berbaloi saya cakap tu tak berbaloi. Tapi saya fikir-fikir satu saja, aku buat ni kat rumah aku. Ke mana pun overheat sama di rumah kan. Internet sama ya. Kan aircon apa kipas ke apa sama duduk di rumah kan. Aku tak payah nak bayar sewa pejabat ke apa kan. Lepas tu aku SSM pun tak ada. Cukai pun tak ada, tak kena apa semua. Tak apalah 2.5 tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang penting dapat berkat. Niat saya yang tu saja. Mudah-mudahan tuan-tuan pun dapat dimurahkan rezeki oleh Allah. Saya pun dapat. InsyaAllah. Mudah-mudahan industri kita dapat merancakkan dapat investor nampak kan. Sebab apa? Kalau dia dalam industri ni bukan boleh pergi seorang-seorang. Entah Haji kan. Tak boleh pergi seorang-seorang. Tak boleh hidup seorang-seorang pun boring kan. Tak ada pasangan kan. Mati kutu tu. Dalam kali cakap dengan botol, cakap dengan bola, cakap dengan dinding kan. Dia tak berasi lah. Okay, baik. Selamat buka puasa semua. Okay, baik. Baik, sama. Okay, baik. Assalamualaikum. Okay, good luck. Bye.